Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yang Pertua. Terima kasih Yang Menteri kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk turut serta. Isu tenaga boleh baru bukanlah isu yang baru kerana isu ini sebenarnya telah bermula pada tahun 1980 bila kita bimbang penggunaan yang berlebihan melalui for fuel diversification strategi. Dan kemudiannya barulah kita wujudkan 2011 seperti mana akta yang telah ada pada hari ini. Persoalan saya kepada Yang Hormat Menteri, kita tahu subsidi bersasar tak lama lagi akan dilaksanakan. Yang Berhormat Seputih ada sebut tadi berkaitan T20 agak mengeluh bila mereka tidak lagi menerima subsidi. Jadi kita cadangkan pula kepada rakyat supaya menggunakan solar panel di rumah masing-masing. Tetapi adakah kita sedar kos pemasangannya mencecah 16,000 ke 20,000, 4 kilowatt sehingga 12 kilowatt. Tetapi yang menariknya Yang Hormat Menteri, mungkin kerajaan boleh memperkasakan sistem rent to own. Dah ada syarikat di Malaysia ini melaksanakan konsep rent to own, tetapi kapasiti perkhidmatannya agak kecil, perkhidmatannya tidak meluas. Dan mungkin kerajaan boleh memikirkan cara macam mana untuk perkasakan usahawan-usahawan tempatan seperti mana di Singapura. Kita ada di Singapura ada syarikat Solar AI Technologies, di US Sunrun, dan di Jerman satu syarikat yang saya baca review yang agak bagus iaitu syarikat Enpol. Kerana saya yakin penerokaan ini tak tertakluk hanya kepada solar panel, tenaga solar, ia juga harus kita explore bagaimana biomas, biogas dan juga hydro. Cuma persoalannya kepada kita adalah kos. Kos ini yang menjadi sebab mungkin akan menyebabkan kita gagal untuk mencapai target seperti mana yang telah ditetapkan. Kos peningkatan kos bahan mentah ini, kita dah buat Yang Hormat Menteri 12 tahun yang lalu. Bagaimana spill over industri-industri tempatan atau usahawan-usahawan tempatan yang dapat daripada pelaksanaan dasar dan wujudnya SEDA, wujudnya polisi-polisi di bawah Suruhanjaya Tenaga yang mengimbangi usahawan-usahawan ini. Jadi persoalan kepada Yang Hormat Menteri, apakah spill over selepas 12 tahun dan apakah peningkatan yang akan dilakukan selepas mandat pindahan ini diluluskan di Dewan Rakyat. Persoalan berikutnya Yang Hormat Menteri, 1.6% dikenakan charge untuk kita masuk dengan izin Renewable Energy Fund. Bila kita bagi autonomi kepada Sabah dan Sarawak, saya minta kepada Yang Hormat Menteri supaya fund tersebut digunakan di Sabah dan Sarawak. Sekiranya kutipan 1.6% itu dikutip, TBB dikutip di kawasan Sabah dan Sarawak, dan sudah pasti fund tersebut perlu digunakan di Sabah dan Sarawak, bukan dibawa ke Semenanjung bagi bersifat adil kepada masyarakat yang berada di sana. Saya yakin dan percaya kalau kita dapat gunakan fund tersebut, isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kubang Krian tadi, isu pemasangan yang agak mahal, mungkin kerajaan negeri boleh memikirkan kaedah untuk kurangkan harga, bagi subsidi kepada targeted pulau-pulau yang tertentu. Persoalan berikutnya Yang Hormat, kita sekarang ni agak gembira kerana kita dah mula bercakap tentang EV. 11 tahun yang dulu kita bercakap pasal RE, Renewable Energy. Sekarang kita bercakap pasal EV, Electric Vehicle. Dulu kita pakai kereta gunakan ICE, Internal Combustion Engine. Now kita gunakan electric vehicle, kita gunakan bateri. Persoalannya, tenaga apa yang digunakan untuk charge bateri tersebut? Adakah tenaga sumber yang tidak boleh diperbarui ataupun sumber yang boleh diperbarui? Ini perkara yang penting, matlamat kita untuk kelestarian. Ada dua perkara Yang Hormat Menteri yang saya nak tarik dan menyinggung pandangan dalam perbahasan saya ini berkaitan dana GFTS, Green Technology Financing Scheme, di bawah Bank Negara. Saya nak tahu bagaimana NRE, Kementerian Yang Berhormat, dapat memupuk semangat usahawan-usahawan untuk turut serta mengambil financing. Kerana ada dakwaan mengatakan GTFS ini underutilized. Sekiranya betul, kenapa ini berlaku? Kerana jumlahnya agak besar Yang Berhormat, hampir 1 bilion ringgit. Ada dua perkara yang disebutkan oleh Kubang Krian yang menarik perhatian saya, itu pelaksanaan penyempangan yang besar-besar ini Yang Hormat. Kalau di Gua Musang yang akan beroperasi pada 2026, 300 kilowatt. Kita ada negara-negara seperti Brazil. Dia
menjana RE lebih kurang 490,000 gigawatt per hour, dan kebanyakan renewable energinya berasaskan hydro. Mungkin kita sudah ada lawatan ke Brazil, tetapi adakah kita tak melihat teknologi-teknologi ini nak dibawa masuk? Betul, angin di Malaysia ini agak tak laju, tetapi takkanlah tak ada teknologi yang boleh kita gunakan untuk kita menangani angin yang tak laju ini, memberi kesan kepada negara kita. Dan saya harap empangan-empangan diwujudkan nanti, kerana renewable energy negara kita banyak kepada hydro, dia tidak akan memberi kesan kepada masyarakat, terutamanya orang asli dan orang yang berada di kawasan yang berhampiran dengan hutan yang membina empangan tersebut. Satu yang berhormat Menteri. Sila Gulong. Seminit Yang Dipertua. Pada tahun 2007, satu kawasan keluasan 50 km persegi di Apas Kiri Tawau, kita berpotensi untuk buat geothermal, tetapi kerana kedalaman 3 km ke bawah dengan suhu 235 darjah Celsius. Saya nak tanya kepada Yang Menteri, apakah status projek ini? Kerana saya difahamkan dia dibatalkan. Adakah dengan pindaan yang memberi autonomi kepada kerajaan Sabah, ia akan menyebabkan geothermal juga akan termasuk salah satu sumber untuk kita buat sebagai tenaga boleh baru. Akhirnya Tuan Yang Dipertua, saya yakin dan percaya banyak perkara-perkara yang boleh kita gunakan di bumi kita ini, tetapi yang paling penting adalah 3 perkara dari segi teknikal, dari segi ekonomi dan perspektif sosial. Saya yakin dengan pindaan ini, walaupun agak meluas kuasanya kepada menteri, tetapi dengan mandat Dewan Rakyat ini, peralihan fasa daripada tenaga yang tradisi kepada tenaga baru ini, saya yakin dapat dilaksanakan. Saya menyokong Puan Yang Dipertua. Terima kasih banyak.